Dengan apa syarat? Begini. Hah? Bagus. Memang tuan orang yang bijak. Kepala otak tuan nombor 1. Mengapa saya tak fikir dahulu? Saya pulang di rumah. Saya berpakat dengan anak saya. Kalau perkara ini berhasil, tuan akan terima 20%. Besok saya akan siapkan kontraknya. Baik. Assalamualaikum dan selamat kembali ke Domer TV. Hanya seorang pengundi naif yang akan percaya bahawa ahli politik tidak dikelilingi kroni. Berlindung di bawah panggilan penasihat, kebanyakan mereka hanya hidup untuk mencari keuntungan, sama ada dari sumber-sumber yang halal atau tidak. Penasihat sebegini bukan saja berlegar di kalangan pemimpin blok kerajaan, tetapi juga wujud di blok pembangkang. Jadi janganlah kita sibuk menunjuk ke pihak lawan, sedangkan kita pun menyokong amalan yang sama. Sejarah juga telah membuktikan bahawa kebanyakan pemimpin jatuh bukan berpunca daripada kebodohan, tetapi disebabkan peranan para penasihatnya. Pada umumnya, mereka adalah orang-orang kepercayaan, sehingga pemimpin mempercayai pandangan apa sahaja yang mereka katakan tanpa berusaha menyelidiki dan mengenal pasti terlebih dahulu perkara-perkara yang hendak disampaikan oleh mereka itu. Dari Aisyah radhiyallahu anha, Nabi SAW telah bersabda yang bermaksud, bila Allah menghendaki kebaikan kepada seorang pemimpin, maka ia memberikan untuknya seorang penolong yang jujur. Hadis riwayat Abu Daud. Dari hadis ini, kita memahami bahawa jika seorang pemimpin itu lalai, maka penasihat itulah yang akan mengingatkannya. Namun bila Allah Subhanahu Wa Taala menghendaki sebaliknya, maka dia akan memberinya penasihat yang jahat dan membiarkan pemimpin itu melakukan kejahatan tanpa tegahan. Tegak dan hancurnya suatu negara amat ditentukan oleh kearifan dan kesungguhan pemimpin mendengar kata hatinya dalam memilih dan menerima pendapat daripada penasihat. Atas sifat percaya, maka setiap kali berhadapan dengan isu atau perkara, orang-orang inilah yang akan memberikan pandangan sehinggalah diterima sebagai satu keputusan tindakan. Kearifan seorang pemimpin dalam menentukan siapa yang akan dijadikan pembantu atau orang kepercayaannya tidak saja akan menentukan kredibiliti dan nasib si pemimpin, tetapi bahkan akan menentukan nasib sesebuah negara. Imam Al-Ghazali mengatakan, punca kejatuhan pemimpin disebabkan kecuaiannya dalam mengelola kerajaan yang dipimpinnya. Dalam salah satu karyanya, Al-Ghazali pernah berdialog dengan bekas pemimpin yang jatuh dan ditanya, apa punca kekuasaanmu musnah dan berpindah ke orang lain? Bekas pemimpin itu menjawab, aku tertipu oleh kekuasaan dan kekuatan yang aku miliki. Aku melupakan mesyuarat, mengalihkan tugasan kepada penasihat yang tiada pengalaman dan menafikan pegawai kanan. Aku mensia-siakan peluang dan kesempatan yang diberikan dan tidak pula melaksanakan pada saat yang diperlukan. Al-Ghazali bertanya lagi, apakah perkara yang paling menimbulkan keburukan? Bekas penguasa berkata, iaitu pegawai yang tidak jujur, berkhianat dalam menyampaikan risalah kerana kepentingan perut mereka sendiri. Betapa banyak kerajaan hancur kerana mereka. Imam Al-Ghazali menilai bahawa kerosakan moral dalam berpolitik adalah kerana adanya ulama yang mengejar ambisi duniawi. Mereka tidak lagi peduli dengan apa yang diajarkan oleh Al-Quran. Jabatan sebagai penasihat penguasa ia manfaatkan untuk kepentingan pribadinya. Dalam tradisi pemikiran politik Al-Ghazali, selain mempunyai kekuatan intelektual, peranan ulama sebagai penasihat kepada pemerintah adalah penting. Ulama yang mementingkan keselesaan dan tidak berani menegur pemimpin akan membawa kepada lebih banyak kerosakan. Keluasan Empayar Abbasiyah telah menyebabkan peranan Al-Ghazali menjadi begitu penting untuk menasihati Perdana Menteri, dan dalam hal ini Al-Ghazali telah berjaya memainkan peranannya dengan berkesan. Hari ini,
kita melihat nukilan Imam Ghazali sekali lagi menjadi realiti arena politik tanah air kita. Kebanyakan tokoh-tokoh politik dalam negara bergantung sepenuhnya kepada tuan penasihat masing-masing yang terdiri daripada tukang angguk dan tidak berani untuk menyuarakan kebenaran. Agak senang untuk kita lihat kekuatan dan kewibawaan seorang pemimpin di Malaysia ini. Lihat sahaja siapakah ahli-ahli fikirnya. Nescaya senanglah kita untuk membuat keputusan untuk mengundi.